perempuan, ada lebih daripada 30 perkataan yang Allah guna untuk menerangkan dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Baik, insya-Allah. Jadilah kita pekerja, kita kata tidak sampai dia mencukur bulu kedua. Saya nak tanya Ustazah. Tadi kita dah bincangkan tempoh darah haid, darah istihadah, lepas tu wiladah. Sekarang ni Ustazah belum terangkan lagi tempoh maksimum dengan minimum untuk kita kira darah nifas. Okey. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah. Baru duduk sekejap dah banyak soalan tanya kan. Tu yang perempuan sendiri tanya, belum lagi lelaki. Kalau lelaki lagi pening kepala nak tanya soalan ni. Bila kita sebut tentang darah nifas ni, pertama kita kena faham darah nifas ni adalah darah yang keluar kerana berlaku proses kelahiran bayi. Jadi itu yang membezakan dia. Darah nifas, darah yang keluar selepas seluruh tubuh badan janin bayi keluar. Itu darah nifas. Kadang-kadang orang keliru, apa beza darah wiladah dengan darah nifas? Wiladah ni waktu proses anak tu nak keluar. Bila dah keluar seluruh tubuh badan janin tadi, anak tu keluar habis tadi, barulah darah itu start dipanggil darah nifas. Oleh sebab tu tidak ada yang mengelirukan pun di antara darah wiladah dengan darah nifas. Cuma yang berbangkit adalah perlu ke tak mandi wajib darah wiladah kerana kita masih ada lagi darah nifas. Ini kalau bahasa mudah ni kita jawab, ulama kata kalau dia ada darah nifas maka memadai. Dia kombokan saja. Nanti di hujung kering darah nifas barulah dia mandi hadas, terangkatlah sekali darah wiladah dia. Okey, cuma bila kita sebut tentang minimum dan maksimum darah nifas ni, ulama kata kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, kita ada perbezaan sikitlah dengan mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni, kita sebut paling untunglah kita. Sebab apa? Sebab tempoh maksimum darah nifas paling panjang dalam mazhab Syafi'i, 60 hari. Maknanya apa? Selagi darah tu keluar dalam tempoh 60 hari, maka darah itu dipanggil sebagai darah nifas. Dengan syarat, ada syarat dia. Sebab tu kita kata Islam ni dia fleksibel tetapi dia tidak terlalu bebas. Apa syarat dia? Dia mesti dengan syarat bila dalam tempoh nifas tadi jangan ada gap 15 hari di antara dua darah. Contohnya kita bersih hari ke-14. Tiba-tiba hari ke-15, 16, 17, 18, 19, 20 tak keluar langsung. Bila kita kata daripada 15 ke 20 tu tempoh dia 5 hari, betul tak? Dia tidak cukup 15 hari. Jadi bila gapnya hanyalah 15 hari, masih lagi dikira sebagai darah nifas tempoh 60 hari nanti. Tapi kalau dah keluar 15 hari, contoh 15 hari dia dah keluar darah nifas, kemudian darah tadi berhenti sebanyak 15 hari, maka pada hari ke-16 nanti darah tu dia tak jadi darah nifas. Ulama kata dia ada possibility jadi darah haid kembali. Sebab bukan semua perempuan yang bila dia lepas habis daripada darah nifas, kemudian haid dia tu akan datang selepas 2 tahun. Ada setengah perempuan macam tu kan? Kerana menyusu, kerana badan dia sebagainya. Kadang-kadang haid tu dia delay, dia lambat baru dia keluar. Ada orang setahun. Jadi ulama kata dalam tempoh 60 hari, itu sebanyak-banyak tempoh ataupun sebanyak-banyak hari bagi darah nifas. Minimum dia berapa? Ulama kata tak ada minimum. Ataupun sebahagian ulama kata tempohnya adalah 1 lahzah, 1 detik. Keluar 1 titik je. 1 titik itulah darah nifas. Kemudian dia bersih. Kalau dia bersih, maka dia wajib mandi wajib. Dan kalau ada orang tanya, Ustazah, letih beranak tak habis lagi ni, takkan kena mandi wajib terus? Sebab tu Islam ada garis panduan. Kalau kita sakit kerana ada masalah tertentu, maka solat kita, ibadah kita mengikut kondisi kita sebagai seorang pesakit. Bukan kita kata kalau tak mampu nak berdiri, sembahyang duduk, tak ada masalah. Maka sebab tu Islam ni sangat mudah membantu kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, nak berdepan dengan kesakitan kita. Dalam masa yang sama, kita tak tinggalkan ibadah ataupun kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Kalau bahasa mudah dia, minimum 1 lahzah ataupun 1 detik, maksimumnya 60 hari kalau dalam mazhab Syafi'i. Saya sebut mazhab Syafi'i je lah. Sebab sini semua mazhab Syafi'i kan? Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, straight to the point je. Sebab kalau mazhab lain ada yang 40 hari dan sebagainya. Cuma kita kena faham lah, dalam mazhab Syafi'i ni 60 hari, tetapi jangan jadikan itu sebagai tempoh paling panjang. Haid nifas dia dah kering dah pada hari ke-14, tapi nak tunggu juga sampai 60. Tu tak boleh. Ataupun
nifas dia dah kering dah hari ke-14 tapi dia nak tunggu sampai hari ke-44 contoh. Tak boleh. Sebab apa 44 tu pantang orang Melayu kan. Tapi lah Islam kering sahaja maka dia wajib mandi wajib. Jadi tu insya-Allah kita sebut apa? Sebagai panduan ringkas untuk orang perempuan yang sekiranya bersalin dan sebagainya. Yang tak bersalin jangan susah hati, tak apa. Kan? Ada setengah orang ustazah duk sebut pasal apa ni nifas untuk orang yang bersalin je. Kami ni tak ada peluang bersalin hidup. Dan hidup kita ni semua benda Tuhan letak sesuai dengan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi kalau dapat rezeki bersalin, ada darah nifas, alhamdulillah. Tak dapat pun, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jawapan yang kita utarakan tadi dapat membantu sahabat-sahabat kita bukan saja yang berada di sini tapi juga yang berada menonton kita melalui saluran IKN HMI TV. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan ini semua dapat membantu kita untuk melebar risalah menyantuni umat. Wallahu a'lam.